الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kelapangan dan taufik untuk kita teruskan lagi daripada kitab Fathul Mu'in pada muka yang ke 142 tak? Perenggan 870 atas sekali tambih pada tambihun la zakata ala sayrafiyyin situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrari fid darain amin ya rabbal alamin. Tanbihun la zakata ala sayrafiyyin badilin badala sayrafiyyin badala sayrafiyyin badala walau litijarah fi athna'il haul bima badala bima fi yadihi minan naqdi ghairahu badala ghairahu min jinsihi aw ghairihi wa kadza la zakata ala warithin mata muwarrithuhu an urudi tijarati hatta yatasarrafa fiha biniyatiha fahina idzin yasta'nifu haulaha. Kata pengarang tanbih, ini satu peringatan, tidak ada zakat ke atas sairafi, penukar wang yang menukarkan walau kerana perniagaan di tengah haul akan duit yang ada pada tangannya dengan orang lain daripada jenis duitnya atau selainnya. Begitu juga tidak ada zakat atas pewaris yang mati yang mewariskannya dengan meninggalkan barang perniagaan hingga dia melakukan tasarruf padanya dengan niat berniaga, maka ketika itu dia memulakan haulnya. Ini perbahasan yang menarik yang pengarang letakkan tambih peringatan. Kata dia la zakata ala sayrafiyyin, tidak ada kena zakat ke atas sairafi. Sairafi ni penguruk wang. Penguruk wang. Tak, panggil apa? Money exchange. Money changer. Money changer. Money exchange tu kan, dia punya tu orangnya tu money changer. Jadi istilah dia penguruk wang. Orang tukar duit lah ni. Yang badala, sifat sayrafiyyin badala, yang menukar walau litijarah, walaupun dia tukar duit tu kerana perniagaan dia, kerja dia dah tukar duit dah, dia dapat untung dengan sebab pertukaran duit. Ya biasalah, dia beli murah dia akan jual mahal, dia beli daripada orang duit murah dia akan jual mahal, jadi dapat untung beza antara tukaran tu. Okey, fi athna'il haul, yang mana dia menukar wang pada dalam tengah haul, pada pertengah haul, maknanya dalam tempoh dalam setahun. Itulah makna berlakulah pertukaran duit dalam satu tempoh haul tu, dalam pertengah haul, maka berlaku pertukaran duit. Dia tukar bima fi yadihi minan naqdi, tukar dengan apa yang ada di tangannya daripada duit. Dia pegang apa? Dia pegang ringgit Malaysia, dia pegang RM, ringgit Malaysia. Jadi dia tukar, orang nak beli ringgit Malaysia. Contoh, orang ada dolar nak beli ringgit Malaysia dia.
Jika dia tukar duit hak RM ada tangan dia, ghairahu, dengan lainnya. Dengan lain, tukar USD, sebab orang nak beli orang nak beli RM, maka dia bagi RM, dia dapat USD. Gitulah. Apa-apalah, tak kira lah duit mana pun. Min jinsihi, sama ada daripada jenisnya, au ghairahu, ataupun min jinsihi au min ghairi au ghairihi. Gitu tak? Min jinsihi au ghairihi au min ghairi jinsihi. Gitu. Sama ada daripada jenis sama. Mana RM dengan RM pun boleh jadi nak tukar juga. Contohnya pertukaran duit apa? Orang nak tukar, nak pecah duit besar jadi duit kecil kan? Ada duit 100 nak tukar sia-sia. Jenis yang sama. Ataupun emas dengan emas. Zaman dulu emas dengan emas, perak dengan perak lah. Tu makna jenis yang sama. Au ghairihi au min ghairi jinsihi, ataupun jenis yang berbeza. Emas tukar dengan perak, USD dengan tukar dengan RM, Euro tukar dengan Yen, contohnya. Mana jenis yang berbeza. Tak kira. Jadi hukumnya la zakata, tak kena zakat. Tak kena zakat. Ni perniagaan ni untung tak kena zakat. Tukar duit ni. Penguruk wang ni tak kena tukar, tak kena zakat. Bahkan ulama kata abshiru bisayrafi bi alla zakata fi tijaratihim. Beritahulah kepada penguruk wang bahawa perniagaan mereka tak kena zakat. Kena zakat. Sebab apa? Sebab proses syarat tak cukup. Dia pegang pun tak cukup setahun. Faham tak? Dia pegang tak cukup setahun. Apa tak? Jadi tukar sama. Jadi bila nak ada haul, tak ada haul. Jadi bila tak ada haul, tak ada zakat. Atau kata niaga untung. Dia kalau cukup syarat tak bayar. Kalau sipang cukup Contoh, dia ada simpanan dia, hak tak gerak. Tu kena lah zakat simpanan pula. Sekarang ni duit tukar sama. Duit tukar sama. Basyiris sayarifah alla zakata alaihim. Kata Ibnu Suraish, beritahulah kepada tukang-tukang penguruk wang bahawa tidak ada zakat pada perniagaan mereka. Mereka tak kena zakat. Atas dasar dia tukar duit. Sebab duit tak pegang. Tak pegang cukup satu haul. Okay. Kemudian apa lagi? Katanya wa kadza la zakata ala warithin mata muwarrithuhu an urudi tijarati hatta yatasarrafa fiha biniyatiha. Dan demikian tidak ada zakat ke atas waris yang telah mati pewarisnya. Orang hak dia waris daripadanya mati, dia waris, hak mewariskan akan dia itu mati. Mati meninggalkan an urudi tijarah, meninggalkan barang perniagaan. Tinggal barang perniagaan satu store. Dah, satu store hak dia tergalah. Jual apa? Jual ayam beku. Ayam mahal. Jual ayam beku atau daging beku. Maka barang perniagaan tu. Jadi dia pemilik mati, berpindah pada benda, berpindah kepada waris. Waris ni tak kena zakat pada harta barang perniagaan hatta yatasarrafa fiha, sehingga waris tadi dia mentasarruf pada barang tadi biniyatiha, dengan niatnya, sehingga waris ambil alih dan melakukan perniagaan, baru start haul. Faham tak? Nampak? Jadi dia milik apa? Milik barang, katakanlah niaga apa? Niaga kereta-kereta lah, barang buku-buku lah. Kira lah apa-apa. Barang apa? Hardware lah. Apa tak? Tayar lah. Nampak? Jadi
Bila akan start kira haul? Akan start kira haul bila dia mula tasarruf, dia mula memulakan perniagaan, baru start kira haul. Dia tahu juga ni, nampak tak? Okey. Bi'a fiha biniyatiha, dengan niat nak jual beli lah. Dengan niat dia nak melakukan jual beli. Hak ni pada apa ni? Pada barang yang urut tijarah, barang perniagaan. Okey. Lain daripada barang selain barang perniagaan. Lain pada barang perniagaan. Contohnya duit si mati. Duit si mati tinggal, mati, jadi pindah kepada ahli waris dalam keadaan bahagian tu cukup. Bahagian waris tu cukup nisab, bahkan lebih. Maka kena zakat. Walaupun tak bagi. Maknanya lepas bagi tu kena kira hak belum ni. Lepas dibagi kan, katalah bagi lambat. Bagi lambat, dia kena buat kiraan. Berapa tahun dah? 2 tahun baru buat selesai pembahagian. Jadi terima tu jumlah yang cukup nisab. Kena kira lah tahun sebelum tu. Kena kira tahun sebelum tu. Kerana apa? Kerana harta si mati selain daripada barang perniagaan, permulaan haul mula daripada mati dia. Mula daripada mati si mati, berpindah terus kepada waris, walaupun waris tak ambil lagi. Walaupun waris tidak ambil lagi. Sebab apa? Sebab pemilikan hak lain tidak, zakat hak lain tak perlu pada niat. Adapun zakat tijarah ni, perniagaan ni, pemilikan dia untuk jadi dapat kena zakat, kena niat berniaga dengan barang tu. Nampak? Biasa masalah duit lah. Duit. Barang kemas ada masalah sebab barang kemas orang guna. Barang kemas orang guna. Kecuali emas hak bukan hak berjenis barang kemas, hak sipang. Jadi, pada mungkin berlaku isunya kalau si mati meninggalkan duit banyak, tak bagi tarikah lagi, sampai beberapa tahun. Bila bagi bahagian masing-masing tu tengoknya cukup nisab, maka dia kena keluarkan untuk tahun-tahun sebelum tu. Ini di sisi mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dah berat lah. Nak berat lagi kena tanya Tok Peti lah, kali nak fatwa mazhab lain. Ada mazhab lain yang tidak kena zakat sehingga dalam pemilikan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, yang bila mati aja sebenarnya harta waris milik waris dah, walaupun belum dibahagi. Jadi bahagi tu proses lain lah pula. Maka kerana itu dia kena zakat bagi tahun-tahun sebelumnya. Ni payah sikit lah dah. Payah sikit. Sebab kita tak tahu, rupanya hak si mati banyak duit rupanya. Masa hidup naik motor tak naik kereta. Rumah kecil je, mati berapa duit. Rupanya banyak. Tu Sadik Sigaraga, tu kaya dah. Tu harta orang kaya dah, hak dah harta di luar negara. Itu lagi banyak tu. Ustaz, duit dia mati tu, walaupun boleh dibagi. Lama dia sebelum orang mati dia cukup haul. Dah mati habis lah. Kalau mati sebelum cukup haul. Mati sebelum cukup haul, sikit je nak cukup haul. Dak wajib dah. Atas si mati dak wajib dah. Tapi kalau yang mati lepas pada haul, kena tubiklah dulu. Kena keluarkan dulu, sebab tu jadi hutang dah. Hutang atas si mati kena keluarkan dulu daripada tarikahnya bagi gigi. Nampak tak? Bagi. Okey. Kiralah hak dunia pun susah dah kira. Akhirat lagi susah kok. Akhirat lagi suka. Hak ni hak dunia. Hak dunia ni. Hak dunia boleh pergi tanya bank. Tarikh bila mati boleh. Hak akhirat lagi nak tanya ke mana? Ambil mana duit ni? Waktu guna untuk apa? Nasallallahu as-salamah. Okey. Boleh fahina idzin yasta'nifu haulaha, maka ketika itu mulalah dia haul baru, bila dia start meniagakan barang perniagaan. Boleh. Okey, kemudian ni mungkin banyak orang tanya ni, apa tak ada tak apalah. Wala zakata fi huliyyin mubahin walau ittakhadhahu ar-rajulu bila qasdi lubsin aw ghairihi.
aw ittakhadhahu li ijaratin aw i'aratin limra'atin illa idza ittakhadhahu bi niyyati kanzin fatajibu zakatu fihi. Okey. Tengok kata dia, tidak ada zakat pada perhiasan yang harus walaupun dibuat oleh lelaki tanpa kosak. Oh, itu terjemah dengan dibuat. Dia bukan dibuat, dimiliki. Ittakhadha diambil sini, makna dimiliklah. Dibuat, dia bukan buat ni makna hak milik lelaki. Lelaki tu milik. Dia jadikan perhiasan oleh lelaki tanpa kosak pakai atau selain pakai, atau dia membuatnya untuk menyewakan atau meminjamkan kepada perempuan, melainkan apabila dia membuatnya dengan niat simpang, maka wajib zakat padanya. Okey. Tengok. Ni banyak orang tanya. Zakat perhiasan. Mah perak lah ni, kalau perhiasan lain tak kira lah. Marilah 40 tang ke dah cok zakat. Apa dah? Benda. Gelang beliang, tak ada zakat. Jik 10 kilo tak ada zakat. Ya mah perak je, mah perak. Dah apa gitu kan mahal lagi kan. Ini sebab ada bahagian daripada harta-harta zakat ni dia berbentuk apa? Ta'abudi. Maknanya illah dia istilahnya qasirah. Sebab kewajipan zakat tu ditentukan situ aja, maka tidak dikias kecuali apa nama ni, kecuali benda yang dikias lah. Okey. Tengok dia kata la zakata fi huliyin mubah. Tidak kena zakat pada perhiasan yang harus. Apa maksud perhiasan yang harus? Ni kata yang dalam lingkungan uruf. Dalam lingkungan uruf. Ada beberapa negeri, contohnya Terengganu, Johor, saya ingatlah. Dia nisab emas ialah 85 gram. Maknanya siapa yang memiliki 85 gram emas, 85 gram mah yang tak capur lah ni, mah yang tuling yang tak capur 85 gram, dikira cukup nisab. Okey, maka dikiaskanlah duit. Duit tu tengok berapa harga 1 gram darat 85 gram. Ni 23 ribu dah. 3,000 lebih. Boleh tengoklah dalam laman web Maidam tu tempat kita ni. Kemudian pakai emas perhiasan, dia uruh dia yang ditetapkan oleh negeri Terengganu ni ialah 10 kali ganda. Maknanya pemakaian emas 850 gram dianggap masih dalam uruf. 850 gram. Tu. Makna dekat nak sekilo lah. Ada tak orang pakai emas kilo? Ada. Ada tak emas pakai kat nak sekilo? 850 gram emas. Untuk bidar. Ya ke? Tak tahu. Jadi 850 gram baru makna lebih pada tu baru dikira lebih pada uruf. Johor pun sama. Ada negeri tak silap Selangor 800 gram. Dia ada perbezaan lah tu sebab dia tengok uruf setepak. Makna hak lebih pada tu dianggap lebih daripada kebiasaan dah. Baru kena zakat. Okey. Jadi tidak dikenakan zakat pada perhiasan yang harus, yang dalam lingkungan 850 gram ke bawah. Tak kena zakat. Syaratnya perhiasan yang harus. Maknanya kalau perhiasan yang tak harus, macam mana tak harus? Orang lelaki pakai. Orang lelaki tak boleh pakai mah. Jadi kena zakat, kena lah. Sebab dia tak boleh pakai mah. Tak, dia beli mah dia pakai. Jadi tak boleh. Sebab dia kira penggunaan dia tu haram. Cukup nisab, kena bayar. Nisab dia apa? Bukan 850 dah. 85 gram. Sebab apa? Sebab penggunaannya haram. Dia tak boleh pakai mah, tapi pergi beli mah juga. Pergi pakai juga. Hukumnya kena zakat. Berapa? Jika cukup nisab 85, bukan 850 dah.
sebab dia tidak digunakan pakai. Dia kira macam sipam mah. Dia macam sipam mah kira. Okey, pakai ni kalau puan sipam mah dak pakai, contoh benda hok tak boleh pakai dak. Jokong. Nak pakai mana jokong kan dekat tekak. Macam batu bepang ni tu. Tak? Maka dia kira dia sipam tu. Kira sipam. Tu 85. Sebab dia bukan guna. Faham tak? Ia sipam. Okey. Ya? Tokemah lah tu. Mah lebih, okey. Ia sipam mah. Okey, sekarang ni dia meniaga, sekarang ni dia mah dah. Dia zakat perniagaan. Nampak tak? Zakat perniagaan sebab dia niaga mah. Dia niaga mah. Jadi kena kira lah. Dah kalau nak kira zakat mah, dia sipang tak? Kan sipang kok kan? Dia sipang juga. Akhirnya pun dia kena juga. Akhirnya pun dia kena juga 25%. Sebab atas sipang tu. Atas sipang tu kena juga 2.5%. Dia tak pakai. Dia meniaga. Dia meniaga. Nampak tak? Jadi dikenakan apa nama ni? Dia kena kira berapa ada mah, kemudian cukup setahun lah. Maka dia apa nama ni, keluarkan zakat 2.5%. Okay. Tak. Sekali je. Dah kira sekali lah. Sebab dia jual kau. Saya nak covernya. Kalau kita kata atas sipang pun sebenarnya kena jugalah. Itu je. Bukan makna 2 kali kena. Bukan 2 kali kena. Faham tak? Okay. Sekali je. Okay. Okey. Kemudian tengok sini. Wala zakata fi huliyyin mubah. Tidak ada zakat bagi huliyyin mubah. Walau ittakhadhahu ar-rajulu bila qasdi lubsin aw ghairihi. Walaupun diambilnya oleh lelaki, maknanya digunakan oleh orang lelaki tanpa kosak pakai atau selainnya, tak ada kosak pakai pun. Jadi maknanya apa? Emas perhiasan itu tidak dikenakan zakat walaupun orang lelaki itu milik dia, tetapi tak pakai. Nampak tak? Dia tidak pakai. Walau ittakhadhahu rajul bila qasdi lubsin, tanpa ada niat pakai ataupun selain daripada pakai. Aw ittakhadhahu li ijarah, ataupun diguna orang lelaki tadi jadikan mah tujuan untuk sewa. Kena tak? Tak kena. Faham tak? Tak kena. Tidak kena. Okey. Tadi hak jadi haram tu kena sebab apa? Sebab dia niat pakai. Sebab niat pakai tu dah tu jadi haram. Kalau dia tidak ada niat pakai, maknanya tak ada niat apa-apa. Contohnya lah, dia terima saka tok dia. Tak, terima saka tok dia, dia tinggal gitu lah. Kadang-kadang dia ui ke bini dia pakai. Nampak tak? Terima saka dah, dia tak pakai. Dia tak pakai tak apa. Faham tak?
Dia tak ada niat pakai atau tak ada niat apa-apa. Kerana apa? Kerana ketika itu keadaan barang kemah itu menafikan dia itu harta yang harta dipanggil malun namin. Bukan. Dia harta yang boleh berkembang ni ialah dalam bentuk duit. Sekarang ni bila dalam bentuk barang kemah, penggunaannya untuk pakai. Bila pakai ni dia tidak dianggap harta yang berkembang. Okey, tidak dianggap harta yang berkembang. Maka di sini kalau orang lelaki tu jadikannya untuk liijarah, untuk tujuan sewa. Dia beli mah banyak. Tetapi dia bukan nak pakai. Dia boleh sewa ke orang. Kena zakat tak? Tak kena zakat. Sebab apa? Sebab bukan haram. Bukan nak pakai. Faham? Bukan nak pakai untuk dia. Dia beri sewa ke orang. Dah duit dapat, duit dapat, boleh dia untung. Kalau dia simpan duit tu, tengok simpanan cukup sahur, kena wang simpanan pula. Gitu. Au i'aratin limra'atin, ataupun lelaki tadi dia jadikan mas tadi untuk beri pinjam. I'arah ni beri pinjam. Hak sewa, hak pinjam. Hatta sewa yang dapat untung sekali pun tak kena zakat. Sebab dia bukan barang kemah yang haram. Ia bukan barang kemah yang digunakan untuk yang haram. Maka hukumnya tidak kena zakat. Itu ghayah. Walau ittakhadhahu ar-rajulu bila qasdi lubsin aw ghairihi aw ittakhadhahu li ijaratin aw i'aratin limra'atin. Hukumnya tidak kena zakat. Illa, kecuali idza takhadhahu bi niyyati kanzin. Jika dia jadikan mah barang kemas tadi dengan niat untuk simpan. Kanzin ni makna simpan untuk simpan lah maksudnya. Simpan untuk kita kata nak WhatsApp ke mana. Okey. Kecuali dia jadikan untuk simpan. Okey. Jadi ketika itu fatajibuz zakatu fi. Ni dia kata. Illa, kecuali mana tadi? Illa idza takhadhahu bi niyatikan fatajibu fi zakat. Melainkan apabila membuat dengan niat simpan, maka wajib zakat padanya. Ketika itu wajib kena zakat lah. Sebab dia dianggap sebagai aset untuk boleh berkembang. Aset yang boleh berkembang dan boleh diniagakan. Boleh. Jelas ni? Ada nak tanya kat ni? Bab barang kemah ni ada tak? Pinggang makuk dia termasuk penggunaan yang haram. Maka ia dikira sebagai mah sipang. Kena zakat Kereta mah sama, ia tak boleh. Emas laki atau perempuan diharamkan ittikhad, makna ittikhadhu adh-dhahab untuk sebagai alat ataupun kita kata sebagai guna untuk perkakah, tak boleh. Sudu mah, apa lagi? Peng mah, tak boleh. Perempuan dibenarkan, laki puan tak boleh, sama je. Perempuan digunakan mah untuk pakai dan berhias. Jadi benda yang bukan bentuk pakai dan berhias dikiranya haram. Bila haram dia termasuk dalam hak ni, hak kena kira kalau cukup 85 gram kena bayar zakat. Pinggang ke mah ke dan seumpama. Gigi mah dia guna tak apa untuk darurah. Sadu sikit tak kira, lepas ni ada hukum. Cerita. Boleh tak boleh sadu. Kaitan dengan mah hak milik sultan-sultan raja-raja ni, masa kita mengaji dulu dengan arwah Datuk Zubir. Datuk Zubir bekas mufti dululah. Dia Masjid Putih tu jadi cerita, dia masa tu mufti kata dia masuk dalam istana. Masuk istana. Nak keluar zakat mah-mah raja ni main dulang. Main dulang, kata kena kira dulang. Bukan main kira tu dah, kira dulang. Dah kira zaman-zaman dulu kan. Dalam cerita atas dulang-sulang, kira dulang. Jadi raja ni dia ada uruh dia.
Gitulah. Gitulah awak selalu kata raja, uruh raja lain, uruh rakyat jelata lain. Hak gitulah di khabar di khabar. Raja dia ada uruh dia. Tu kena hak tu hak dia hak dia khabar kita ingat gitu lah. Raja sama dia bab tengok pada uruh kan. Uruh masyarakat kita kan. Masyarakat kita Terengganu lain, negeri lain-lain sebab tengok uruh. Jadi dak pelik lah maknanya kata raja dia ada uruh dia. Apa nama ni, orang kawasan ni ada uruh dia. Mungkin tempat lain, tempat yang makna mah tu tidak dipakai banyak contohnya kan. Maka uruh biasa. Macam dalam Terengganu sendiri pun kenapa disatukan? Sebab dia ambil purata. Daerah paling banyak orang puan simpan mah tahu mana? Setiu. Hak dulu lah kajian hak orang tukang buat kajian tu. Bila dia tengok perempuan, dia kaji tengok perempuan daerah mana paling banyak simpan mah. Daerah Setiu. Dia jenis ada duit beli mah. Ada duit beli mah. Kalau belah patah ni mungkin kurang kot. Orang puan belah patah, belah kita ni kita belah patah lah tak. Belah sana tu Marang, belah Terengganu. Tapi belah Setiu punya. Dia bila kajian dibuat, perempuan daerah Setiu lah paling banyak menyimpan mah. Okey. Awak rumah berapa? Berapa kilo? Okey. Okey, kemudian habis. Far'un yajuzu lirajuli takhattumun bi khatimin fiddah bi khatami fiddatin bal yusannu fi khinsiri yaminihi aw yasarihi lilittiba'i wa lubsuhu fil yamini afdalu. Okay. Katanya cabang harus bagi lelaki bercincin dengan cincin perak, bahkan ianya sunat pada kelingking kanan atau kirinya kerana ittiba' memakainya pada tangan kanan terafdal. Sekarang ni masuk dalam bab tadi cerita bab zakat mah perak, maka istitrak sambil-sambil tu disebutlah hukum berkaitan dengan cincin. Kadang-kadang ulama kalau ada bersempena bab tersebut disebut hukum-hukum berkait juga. Tengok sekarang ni bab cincin pula. Far'un yajuzu lirajuli takhattumun bi khatami fiddah, harus bagi lelaki memakai cincin dengan cincin perak. Harus pakai cincin dengan cincin perak. Boleh. Cincin perak boleh. Mah tak boleh lah. Perempuan tak apa belaka. Perempuan tak apa belaka. Lelaki tak boleh. Kenapa? Berdasarkan daripada Sunan Abi Daud, kana khatamuhu sallallahu alaihi wasallam, kana khatamuhu sallallahu alaihi wasallam min hadid wa alaihi fiddah, daripada besi yang ada di atasnya itu perak. Ada di atasnya perak. Okey. Maka hukumnya harus, bal yusannu, bahkan sunat. Bahkan sunat pula fi khinsiri yaminihi, pada tangan. Khinsir ni jari kelingking. Jari kelingking tangan kanan. Jari kelingking tangan kanan. Okay. Jadi sunat pakai mana? Jari kelingking. Boleh tak nak pakai pada jari selain pada jari kelingking? Boleh ke tak? Jawapannya ada khilaf lah. Pada pandangan sebahagian ulama boleh selain pada kelingking. Yang tak bolehnya, yang makruhnya ialah jari tengah dan jari telunjuk. Ni hukumnya makruh, jari tengah dan jari telunjuk. Wa yukrahu lahu ja'luhu fil wusta was sababah. Jari tengah dan jari telunjuk hukumnya makruh. Makruh tu makruh tanzih. Maka hak boleh sini, hak boleh pakainya, hak jelas sunatnya jari kelingking. Hak ni jari manis boleh.
Jari atu, jari tengah panggil. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ada panggil kata yang haram pun ada, tapi kita ambil hak kita kata yang lebih itulah sikit. Walaupun sebahagian mengatakannya haram kerana menyerupai wanita, tapi sebahagian ulama kata kalau wa yukrahu lahu ja'luhu fil wusta, makruh dipakai cincin jari tengah dan sababah jari telunjuk. Jari ibu nak pakai. Jadi itu hukum sama juga sebab dia menyalahi uruf. Penuh jari. Jual cincin ataupun orang berubat. Orang berubat. Jadi hukumnya makruh. Hak tu hak makna rendah lah sikit. Orang kata haram dia, hak rendah sikit, hukumnya menghukumkan sebagai makruh. Okey. Berdasarkan dalam Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan tidak haram lah. Cuma apa nama ni, jari datangnya jari clicking lah. Okey, belah kanan. Tengok. Wa bal yusannu fil khinsiri yaminihi au yasarihi lilittiba, ataupun belah kiri pun tak apa, boleh. Jari kelingking belah kiri. Kerana apa? Kerana ittiba. Kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Walubsuhu fil yamini afdalu, dan memakai cincin di tangan kanan lebih afdal, iaitu di jari kelingking tangan kanan itu lebih afdal. Itu lebih molek lah. Sebab apa? Sebab kanan ini mulia. Kanan ini mulia. Habis. Kemudian kata pengarang rahimahullahu ta'ala, وَصَوَّبَ الْأَذْرَعِيُّ مَقْتَضَاهُ كَلَبْنُ رِفْعَةِ مِنْ وُجُوبِ نَقْصِهِ مِنْ مِثْقَالٍ لِلنَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِهِ مِثْقَالًا وَسَنَدُهُ حَسَنٌ لَكِنْ ضَعَفَهُ النَّوَوِيُّ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ بِمِثْقَالٍ بَلْ بِمَا لَا يُعَدُّ إِسْرَافًا عُرْفًا قَالَ شَيْخُنَا وعليه فالعبرة بعرف أمثال اللابس ولا يجوز تعدده خلافا لجمع حيث لم يعد إسرافا. Azra'i membilang betul apa yang dikehendaki oleh kalam Ibnu Rif'ah daripada wajib kurang cincin itu dari 1 miskol, kerana ada tegahan dari membuat cincin 1 miskol. Dan sanadnya baik. Sanad hadis tadilah. Tetapi Nawawi menghukumnya dhaif. Maka yang paling ada wajah bahawa tidak didhabitkan cincin itu dengan 1 miskol, bahkan dengan apa yang tidak dibilang berlebih-lebih pada uruf. Kata Syekh kami di atasnya, maka perkiraan adalah dengan uruf orang yang setaraf dengan si pemakai. Tidak harus berbilang-bilang cincin. Bersalahan sekumpulan ulama' sekira-kira tidak dikira berlebih-lebih. Okey, sekarang ni sikit lagi. Dia kata sini, wasawabal adra'i maqtadahu kalam Ibn Rif'ah, dan telah mengira betul, memilih tepat, dia sokong pandangan apa yang difaham daripada kalam Ibn Rif'ah, min wujubi naqsihi an mithqal, bahawa wajib dikurangkan timbangan cincin yang nak dipakai itu mestilah kurang daripada 1 mithqal. Kurang pada 1 miskol. 1 miskol ni berapa? Cuba cari tak? Ada dah cari tu, dah ingat dah tanda sini. Cuba cari 1 miskol. Cari 1 miskol. Bukan miskol handset. Cari miskol. Tengok cara tu, saya ada 40 miskol. Contoh. Tu miskol handset. Miskol ni timbangan. Timbangan yang digunakan. Timbangan syar'iyah. Berapa gram? Tak tahu. Okey. Siapa yang ada tu cuba cari tengok apa miskol 1 miskol tu berapa gram? Apa? 4.2. 20 miskol ya.
Kalau 4.25 lah. Betul dah. Kalau 20 mithqal mah betul dah lah. Kalau 20 mah 20 mithqal. Mah 20 mithqal, maka kalau kita bagi 80 apa nama ni? 85. Yang ni kalau bagi 85 bagi 20 mana 4.25. Betul tak? Jadi 4.25 gram. Berat tak tu? Banyak mana tak tahu? Cukup tak tu? Tak apa, kita tengok. Jadi pandangan mengatakan kurang daripada, hendaklah dipakai kurang pada 1 miskol. Kurang pada 1 miskol. Wasanaduhu hasan. Sanadnya hasan. Hadis ni lah. Tetapi dha'afahu An-Nawawi. Imam Nawawi kata hadis ni dhaif. Maka ni baru nak pakai. Fal aujahu, pandangan yang lebih kuatnya, annahu la yudbatu bimithqali, tidak dihadkan, tidak ditentukan dengan 1 miskol. Bal bima la yu'addu israfan urfan, tapi hendaklah dikira dengan apa yang tidak dianggap melampau. Israf ni makna melampau pada uruf. Mana orang panggil dak nebeng. Ni bapak cicing soni. Ada. Makna lain pada uruf lah. Cicing biasa sorak, makna besar, makna sangat cicing tau. Ni berapa? 4 inci tak ada. 2 inci cicing. Mana 2 inci cicing? Orang nak pakai gitu. Sama panjang. Jadi didhabitkan, ditentukan perkara yang tidak dianggap melampau pada uruf. Qala Syekhuna, di atas, maka kata guru kami Ibnu Hajar, wa alaihi, atas pandangan yang mengatakan dhabitnya uruf, fal ibratu bi urfi amsalil labis, maka yang dikira ialah dengan uruf seumpama pemakai. Jadi pemakai itu tarah biasa, tarah orang biasa-biasa, mungkin banyak, mungkin berat miskor tu makna 1 miskor, 2 miskor tak. Kalau orang lain mungkin besar sikit tadi berperbezaan taraf orang tu. Fal ibratu bi urfi amsalil labis wala yajuzu ta'adduduhu, dan tidak harus berbilangnya. Ni ada sebahagian mengatakan tak boleh ambil daripada lebih daripada satu cicing. Wala khilafan li jam'in, menyalahi bagi satu kumpulan ulama. Jadi pandangan yang kuatnya, nampak tak? Memang ada khilaf lah di sini. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan tak apa lebih pada 1. Ada ni kata menyalahi bagi sekumpulan ulama yang mengharuskan berbilang cincin. Khilafan li jam'in haitsu lam yu'ad israfan, sekira-kira tidak dianggap membazir dan melampau je. Jadi berapa banyak? Jadi ada sebahagian letak bahawa satu jari 2, maka lebih pada 2 tu dikira melampau dah. Bahkan 4 tu kira melampau dah. Faham tak? Jadi 2, 3 bolehlah kot. Jadi lebih pada tu dikira melampau. Dikira melampaui pada uruf. Jadi ini menyalahi bagi sebahagian pendapat. Ada pendapat yang tak boleh langsung. Ala kulli hal, benda ini kembali kepada apa? Kepada uruf. Kembali kepada uruf. Okey. Jadi sebab tu dikata khilafan li jam'in, menyalahi bagi sekumpulan ulama, haitsu lam yu'adda israfan, sekira-kira mereka tidak dibilang banyak itu sebagai melampau. Tidak dibilang sebagai melampau. Okey. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa tahliyatuhu alat harbin, dan menghiasi alat perang. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ada soalan? Sebab dalam masalah apa nama ini, illah ribawiyah di sisi Syafi'i, illah dia ialah zatiyatu az-zahab wal fiddah tu. Jadi tidak dikiyah. Nampak tak? Maka tidak dikenakanlah dalam masalah penentuan barang yang dikenakan zakat, disebut mah perak. Bila gitu dalam ni ternafi qiyah, tak boleh qiyah. Jadi qiyah ni bukan boleh pakai maknanya pada semua benda. Bukan semua benda. Maka ulama tengok apabila
Nabi SAW hadis itu berkait dengan mah perak, kemudian elah ribawi pada benda pada masalah riba ni, terhad pada perkara itu, maka ulama kita tidak kias. Ulama kita tidak kiaskan. Kerana memberatkan aspek ta'abbudi dia tu. Aspek ta'abbudi dia. Lagi ada soalan? Ada Kalau tidak sekadar tu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.